Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sudah pun berada di hari terakhir, hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan, dan insya-Allah kita akan menunggu hanya beberapa jam saja lagi untuk kita berbuka puasa, menandakan selesailah sudah ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini, insya-Allah. Dan yang keduanya, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat, sebahagiannya guru-guru saya juga, kerana menghantarkan ucapan selamat hari jadi saya, hari lahir saya yang ke-51. Terima kasih daripada doa semuanya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam ketaatan kepadanya, insya-Allah. Diluaskan rezeki kita zahir dan batin, dan insya-Allah kita terus dapat memberikan manfaat kebaikan kepada seluruh umat manusia secara umumnya dan kepada umat muslimin dan muslimat secara khususnya, insya-Allah. Jadi sedikit saja perkongsian saya pada kali ini, memandangkan hari ini hari terakhir kita di bulan Ramadan, dan sudah tentulah ya, malam ini ialah malam 1 Syawal, malam hari raya Aidil Fitri. Maka ulama kita ada menyebutkan tentang bagaimana kita menghidupkan malam hari raya Aidil Fitri. Disebut dalam kitab Kitabu Qiyamun li Ramadan li Abi Abdillah Muhammad bin Nasr al-Hajjaj al-Marwazi, yang wafat, yang meninggal pada tahun 294 Hijrah. Di dalam kitab Kitabu Qiyamun li Ramadan ini menyebutkan satu bab, babu qiyami lailatul Eid. Ya, babu qiyami lailatul Eid. Ini satu bab pada menyatakan tentang menghidupkan malam hari raya, khususnya kepada kita malam ini, hari raya Aidil Fitri. Balaghani annahu man ahya lailatal Eid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Telah sampai daripada Harun bin Ubaidillah al-Aslami rahimahullah menyatakan, telah sampai kepada aku bahawasanya mereka yang menghidupkan malam hari raya, nescaya tidak akan mati oleh hatinya pada hari mati segala hati yang lain. Itu kita menghidupkan malam hari raya. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, man qama lailatal Eid imanan wa ihtisaban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala, melakukan dengan keikhlasan, dengan penuh keikhlasan, nescaya tidak akan mati oleh hatinya di saat dan ketika mana mati segala hati yang lain. Begitulah sebagaimana disebut oleh Ibnul Mubarak dan seumpamanya. Wa an Mujahid, dan daripada Mujahid menyatakan, Lailatul Fitri ka lailatin min layalil ashril awakhiri, ya'ni fi fadliha. Ya, malam hari raya Aidil Fitri ni, insya-Allah seperti malam kita malam ini, malam Aidil Fitri, malam raya Fitri itu, kata Mujahid, ialah seperti satu malam daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan, iaitu fi fadliha, dari segi kelebihannya. Subhanallah.
Jadi itu ya, kita harus sedar betapa besar ya dan mulianya malam ya hari raya Fitri ini. Ya, seolahnya kemuliaannya, kelebihan pada malam hari raya Idul Fitri ini ialah sebagaimana pada malam 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan disebut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat karangan Imam At-Tabrani, ya, hadis daripada Ubadah bin As-Samit, Ubadah bin As-Samit anna Rasulullah SAW qala man salla lailatal fitri wal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Ya, sebagai sokongan lagi daripada apa yang disebut dalam kitab, ya, kitab Qiyam di Ramadan tadi. Jadi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat disebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan man salla, barang siapa mengerjakan solat, ya, of course lah, sudah tentulah solat itu solat fardu terutamanya itu wajib di samping solat sunat yang lain. Para siapa yang sembahyang, yang solat, mendirikan solat pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, nescaya tidak akan mati oleh hatinya pada hari mati segala hati yang lain. Hati siapa yang mati, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, ayah dan bonda muslimin muslimat sekalian, iaitulah qulubul juhal. Hati yang mati itu hati siapa? Iaitulah hati orang yang jahil, buta dengan Allah, buta dengan agama. Hati itu hati yang mati. Wa ahlul fisq, ya, ahli orang-orang yang fasik, yang tak mengerjakan solat, ya, yang tidak menutup aurat dengan sempurna, berkekal dalam melakukan perkara yang dilarang oleh Allah sebagainya. Itu ahli orang-orang fasik. Mereka hatinya boleh jadi mati. Wadhalal, dan ahli sesat. Fa inna qalbal, adapun hati orang mukmin al-kamil yang sempurna, la yamut, dia tidak akan mati. Sebagaimana disebut dalam At-Taisir bi Syarhil Jami' As-Saghir, ya, yang dimasukkan mati segala hati siapa? Iaitu hati orang yang jahil, orang yang ahli fasik, dan orang yang ahli sesat akidahnya, pegangan sebagainya, maka hati mereka jadi mati, kecuali hati orang mukmin yang sempurna imannya. Jadi nampak ya muslimin dan muslimat tentang kedudukan malam hari raya Idul Fitri, jangan dipersia-siakan. Dan disebut dalam kitab Faidul Qadir, zayyinu a'yadakum bitakbir, hendaklah kamu hiaskan raya kamu itu dengan bertakbir. Maka ini salah satu amalan yang boleh kita buat, ya, terutama takbir hari raya. Ya, takbir sini adalah takbir hari raya. Min ghurubi syamsi lailatil idaini, mulai daripada terbenam matahari di akhir bulan Ramadan itu, secara khusus kita pada hari ini, bermula pada nanti lepas pada masuk sekali tenggelam matahari hari maghrib hari ini, sehinggalah ila ihramil imam bi salatil, sehinggalah kepada takbiratul ihram imam hari raya esok, hari raya Idul Fitri. Jadi tempoh takbir raya, takbir mursal untuk bagi hari raya Idul Fitri ini dia tidak lama. Ya, mulai insya-Allah malam ini terbenam matahari sehinggalah sampai kepada esok, pagi esok, kepada takbir imam, ya, takbiratul ihram untuk solat sembahyang hari raya. Dan bila kita bertakbir ini, muslimin dan muslimat, wa yarfa'un nas aswatahum, hendaklah kita bertakbir dengan suara yang deras, dengan suara yang kuat. Tinggikan suara kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan penuh bersemangat, dengan penuh kegembiraan. Ya, bukannya dalam keadaan yang sedih, Allahu Akbar, Allah, dan kita penuh bersemangat. Yarfa'un nas aswatahum, hendaklah manusia mengangkat suara mereka fi sairil ahwal, pada semua kelakuan dan keadaan. Dan takbir hari raya, ya, takbir pada malam hari raya Fitri ini kadu terlebih muakkad. Disuruh kita bertakbir. Dan hukum takbir ini adalah sunat. Ya, sebagaimana disebut kita Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, disebut at-takbiru sunnatun fil idaini.
Jadi kita bertakbir hari raya itu adalah hukumnya adalah sunat pada kedua-dua hari raya. Kerana apa? Lima rawa Nafi' an Abdillah, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Nafi' daripada Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil 'idaini ma'al Fadl, ya, Ibnu Abbas wa Abdullah Ibnu Abbas. Kerana Rasulullah, ya, satu ketika keluar pada dua hari raya bersama dengan para sahabat yang lain dalam keadaan rafi'an sautah, dalam keadaan Rasulullah itu mengangkatkan suaranya, ya, bitahlil wa takbir, dengan bertahlil, dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitulah seterusnya. Maka kenapa takbir hari raya ini ialah utama? Fatakbiru aula ma yashtaghilu bihi, dan takbir inilah antara perkara yang benda yang patut kita banyakkan, kita sibukkan dengan dia. Kenapa? Li'annahu zikrullah, kan itu adalah zikrullah, ya. Kita perhatikan setiap yang kita sebut, ungkapan-ungkapan yang kita baca dalam takbir raya itu, itu adalah merupakan zikrullah. Yang keduanya wa syiarul yaum, dan takbir hari raya itu merupakan syiar, ya, itu sebagai tanda, ya, tanda bahawa hari itu adalah hari raya. Jadi kita hidupkan, ya, kita meriahkan suasana raya itu dengan kita bertakbir beramai-ramai, ya, bertakbir bersendirian ataupun beramai-ramai dan seumpama, tidak jadi masalah, ya. Mulai daripada tenggelam matahari nanti sehinggalah kepada takbiratul ihram imam untuk solat hari raya Aidilfitri, kalau kita sembahyang berjamaah. Furada wa jamaah, atau sama ada kita bertakbir seorang-seorang kita ataupun secara beramai-ramai, ya. Muqimin wa safaran, sama ada kita orang yang bermukim, tidak musafir balik kampung mana-mana, tambah-tambah kita PKPB ni, duduk saja di rumah, kita takbir sama-sama dengan anak isteri kita, sekeluarga kita. Wa safaran, ataupun memang ada orang yang sedang musafir pun sambil memandu kereta boleh bertakbir hari raya. Fi manazilihim, di rumah mereka, wa masajidihim, di masjid-masjid mereka, wa aswaqihim, ataupun di pasar-pasar mereka, sambil-sambil jual kuih raya, sambil-sambil jual baju raya, lelong apa, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasang, ya, kaset, pasang, ya, bunyi suara orang takbir sepanjang malam, kita bertakbir. Itulah antara amalan yang patut kita sibukkan pada malam hari raya. Dan terakhir, kana Hammad bin Abi Sulaiman yufattiru kulla lailatin fi syahri Ramadan. Imam Hammad ini, kalau tak silap saya, mohon maaf, ialah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Hammad bin Abi Sulaiman ni guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia setiap hari menjamu orang berbuka puasa sebanyak 50 orang tiap-tiap hari sepanjang Ramadan. Ya, kana Hammad bin Abi Sulaiman yufattiru kulla lailatin fi syahri Ramadan 50 insanan. Masya-Allah. Ya, alim lagi, ya, seorang yang hebat ilmunya, orang ulama lagi, ya, kaya dengan ilmu, kaya dengan harta lagi, suka bersedekah. Masya-Allah. Tiap-tiap malam sepanjang Ramadan dia akan menjamu buka puasa seramai 50 orang. Dan fa iza kana lailatul fitri kasahum thawban, dan pada malam hari raya Aidilfitri pula Imam Hammad bin Abi Sulaiman telah memberikan pakaian kepada mereka itu, pakaian-pakaian. Yalah, maklumlah nak sambut hari raya, dia pakai diberikan pula, dipakaikan mereka dengan pakaian-pakaian nak sambut hari raya pula. Ya, sebagaimana disebut dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi sebagai kesimpulannya, muslimin dan muslimat, daripada apa yang saya sebutkan tadi, pertama, ya, malam ini, ya, terbenam saja matahari nanti sudah bermulanya kewajipan wajib membayar zakat fitrah. Ya, tajibu zakatul fitri bi awwali lailatil 'id fil azhar. Ya, kaul yang lebih nyata, yang terangnya, lebih zahir, bahawa terbenam saja matahari malam ini sudah jatuh jadi wajib, ya, bermulanya kewajipan bayar zakat fitrah. Yang kedua, iaitulah banyakkan yang kedua ialah kita memelihara solat kita, terutama solat fardu kita, sebagaimana saya disebutkan tadi kan, man shalla, barang siapa yang sembahyang pada malam Aidilfitri, ya, pada malam raya, jaga sembahyang kita, terutama sembahyang fardu isyak dan subuh.
Sebolehnya kita tunaikan solat isyak ini dan subuh secara berjamaah. Jangan pula bila Ramadan, insya-Allah tiap-tiap malam kita boleh maintain, boleh jaga solat isyak kita dan subuh berjamaah. Isyak sebab kita nak buat tarawih, subuh sebab kita baru selesai solat, selesai bersahur, jadi kita berehat santai sebelum nak masuk waktu subuh, jadi kita boleh bersiap siaga untuk semalam subuh berjamaah. Maka kekalkan kebiasaan yang baik ini, walaupun dah masuk satu Syawal pun jaga solat fardu kita dalam keadaan berjamaah, insya-Allah. Solat subuh dan solat isyak dan subuhnya berjamaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim, "Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang solat isyak berjamaah, sembahyang isyak berjamaah, maka seolah-olah dia berqiyamul lail separuh malam. Subhanallah. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa pula yang solat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila, seolah-olah dia mengerjakan sembahyang sepanjang malam. Pahala dia, kelebihan dia, subhanallah. Jadi ayo pastikan kita, anak-anak kita malam ini jangan tinggalkan solat isyak dan subuh secara berjamaah. Di samping solat isyak dan subuh berjamaah, tunaikan juga sembahyang sunat yang lain. Mungkin kalau sebelum ini, malam-malamnya sebelum ini kita solat tarawih, malam ni apalah kiranya kalau boleh lepas solat isyak kita sama-sama pakat solat tasbih berjemaah bersama dengan ahli keluarga kita, insya-Allah. Dan jangan lupa pagi esok, kalau boleh kita tunaikan pula solat, kita buat solat tahajud, solat witir jangan kita tinggalkan. Jangan witir hanya pada bulan Ramadan saja. Bila tidak ada Ramadan, tidak ada witirnya, jangan. Sebaik-baik jangan tinggalkan. Dan selain pada itu juga boleh kita mengamalkan apa-apa juga wirid-wirid, zikir-zikir yang bersanad yang kita pernah menerima mana-mana pada guru kita amalkan. Untuk mengisi masa-masa kita pada malam hari raya ini. Dan yang seterusnya ialah sunat kita memperbanyakkan takbir raya sebagaimana saya sebutkan tadilah. Dan yang seterusnya amalan untuk kita bersedekah. Jadi malam ini carilah siapa-siapa yang kita boleh bersedekah, kita bersedekahlah. RM1 ke, pakaian ke, makanan, apa-apa. Sebagaimana mencontohi ulama-ulama kita yang dahulu seperti mana Imam Muhammad bin Sulaiman tadi. Dan terakhir pesanan saya, kalau boleh tolonglah pada malam hari raya ini kita jagalah, jangan sampai kita buat perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Jangan kita melakukan perkara yang sia-sia, membuang-buang masa yang tidak berpatutan, apatah lagi kalau melakukan perkara yang haram. Sayang, kita sudah boleh bertahan hampir 30 malam, tiba-tiba malam nak raya kita tidak boleh nak mengawal keadaan diri kita, banyak pantang larang yang kita telah langgar sebagainya, maka itu rasanya perlu diambil perhatian. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian daripada saya, tanpa saya mengkhususkan apakah amalan yang mesti kita buat pada malam ini, tapi sikit sebanyak saya telah dapat berikan satu garisan secara kasarnya bagaimana untuk kita nak menghidupkan insya-Allah malam ini, malam hari raya Aidil Fitri. Sekian sahaja dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berbuka puasa yang terakhir kita pada hari ini. Barakallahu fikum.